Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, walaupun tak ramai lagi yang masuk tapi tak apa, kita mula je. Nanti kawan-kawan masuk lah tu mungkin masih lagi breakfast ke, tak bangun ke. Okey, so hari ni kita akan masuk bab 5, air dan larutan. Jadi yang dah ada modul, yang dah free modul boleh bersedia dengan modul masing-masing dan kamu boleh isi tempat kosong ketika cikgu mengajar lah. Okey. Okey. So kita mulakan kelas kita hari ini. Baik, hari ini kita akan masuk bab 5 air dan larutan. Okey, sekiranya kamu ada soalan berkaitan dengan tajuk-tajuk yang cikgu akan sebut hari ini, kamu boleh bagi tahu cikgu dalam ruangan chat, so nanti cikgu akan jawablah. Okey, dalam tajuk ni kita ada 3 tajuk. Okey. Tapi hari ini kita akan sentuh 5.1 sahaja. Okay, jadi air dan larutan ni secara umumnya kita akan belajar tentang air, bagaimana apakah yang terkandung dalam air, apakah ciri-ciri air, macam mana kita nak tahu yang tu larutan tu adalah air, apa beza air dan larutan, apa fungsi larutan, keterlarutan dan kadar keterlarutan, macam mana kita nak hasilkan larutan. Selain daripada larutan, apa lagi jenis-jenis yang ada. Okey, so kita belajar macam-macam lah tentang air. Jadi secara umumnya adalah air ni sangat perlulah kepada kita sebab kita banyak menggunakan air dalam kehidupan seharian, bukan sahaja untuk minum tetapi juga air digunakan dalam perindustrian dan juga secara domestik. Bila kita bercakap tentang penggunaan air secara domestik, maksudnya kamu gunakan air di rumah. So macam-macam lah kegunaan air di rumah ni, termasuklah kita membasuh pakaian, mandi, membersihkan kawasan dan sebagainya. Okey, penggunaan air di kawasan perindustrian pula, dari segi perindustrian pula adalah di kilang-kilang seperti mencuci mesin dan juga membuat bahan-bahan dan juga produk yang berasaskan air. Okey, selain daripada tu air juga digunakan untuk menyejukkan mesin-mesin di kilang. Jadi dalam bab ini kelas, air kat sini bukannya berkonsepkan, kita bukan bercakap tentang air yang diminum sahaja, tapi air yang digunakan dalam kehidupan seharian. Okey. Okey, tajuk yang pertama adalah 5.1 sifat fizik air. Okey, sifat fizik air, sifat tu maksudnya ciri-ciri lah. Okay, dan sifat fizik maksudnya ciri-ciri fizikal air yang kita boleh lihat dalam air sendiri dan kita boleh test lah adakah betul sifat fizik air tersebut. Okay, air merupakan keperluan asas bagi semua hidupan di bumi, betul? Okay, jadi kita perlukan air ni untuk minuman dan badan yang kekurangan air akan menyebabkan dehidrasi, boleh lemah dan sebagainya lah. Okay, kita boleh hidup tanpa makanan dalam tempoh yang lama berbanding dengan air. So kalau tak ada air dalam 2-3 hari tu boleh menyebabkan kematian, tapi kalau makanan tak makan dalam 2 minggu, tak silap cikgu, masih boleh hidup lah. Okay, jadi penting sangatlah air ni dan bukan sahaja kepada manusia tetapi kepada semua hidupan. So bila bercakap tentang semua hidupan termasuklah haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Okay, tanpa air semua hidupan tidak dapat hidup. Jadi air sangat penting. Okay, tanpa air semua hidupan tidak dapat hidup. Okay, ni penting, lebih 70% permukaan bumi diliputi oleh air. Jadi bumi kita yang besar ni 70%-nya adalah air. Ni termasuklah dengan air laut, air sungai, kolam dan sebagainya lah, sumber-sumber air ada. Okay, dan 30% lagi adalah daratan yang kita tinggal ni. So sebenarnya bumi untuk tempat tinggal kita tu kecil je lah. Yang lebih banyaknya adalah diliputi oleh air. Okey, air mempunyai ciri-ciri yang unik. Baik, kita tengok. Air tulen adalah tidak berwarna, tidak berbau, tiada rasa dan wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Okey, apa maksud air tulen ni? Maksudnya air ini
tidak bercampur dengan apa-apa benda asing, termasuklah garam mineral. Okey, air yang kita minum seharian, tu itu bukan air tulen. Sebab itu air yang telah terkandung mineral-mineral yang sangat penting untuk pertumbuhan kita. Baik, air tulen di sini adalah air, kalau dekat makmal tu kita ada air suling. Air suling adalah contoh air tulen. Kalau yang air dekat rumah kita, air paip, air yang kita minum, air mineral yang kita beli dekat kedai, walaupun dia tidak berwarna, tidak berbau, tiada rasa, dah wujud sebagai cecair pada suhu bilik, tapi dia bukanlah air tulen sebab mengandungi garam mineral. Okey, jadi air suling yang ada dekat makmal tu yang selalu kita guna, boleh tak diminum? Boleh, tetapi tidak mendatangkan khasiat kepada kita, hanya boleh menghilangkan dahaga sahaja sebab dia adalah 100% air. Kita minum air ni bukan sahaja untuk menghilangkan dahaga, tetapi kita nak dapatkan mineral-mineral di dalam air tersebut. Okay, kita panggil air mineral tu air mineral sebab dia adalah campuran air dan juga garam mineral. Kalau kamu tengok dekat botol air mineral, dekat bahagian kandungan, di bahagian kandungan tu kita boleh dapati beberapa jenis mineral yang terkandung di dalam air mineral tersebut. Jadi mineral-mineral tu adalah sangat penting. Okay, untuk kita dah belajar dalam bab 3 tentang kelas-kelas makanan. Salah satu kelas makanannya adalah mineral. Jadi mineral ni bukan sahaja kita perolehi daripada makanan-makanan seperti makanan laut dan juga sayur-sayuran dan buah-buahan. Kita boleh juga dapati daripada air yang kita minum. Okay. So kamu kena ingatlah ciri-ciri air tulen. Dia tidak berwarna, tidak berbau, tiada rasa. Okay, dan wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Kalau air sirap tu confirm lah dia bukan air tulen sebab air sirap tu ada warna, ada merah. Okay, kadang-kadang ada bau kan. Okay, dan ada rasa. Air sirap kita tu ada rasa manis sebab kita dah campurkan gula di dalam air sirap kita. Jadi air sirap tu bukan lagi air tulen. Okay, ingat ciri-ciri air tulen tidak berwarna, tidak berbau, tiada rasa dan wujud sebagai cecair pada suhu bilik. Okey, kita masuk lagi sifat fizik air ini yang lebih kepada terperinci lah. Tadi tu dari segi rupa dia, dari segi bau yang kita boleh detect dengan kita punya panca indera. Okey, sifat fizik air yang seterusnya adalah takat didih dia mestilah 100 darjah Celsius. Kalau takat didih dia melebihi 100 ataupun kurang daripada 100, maka dia bukanlah air tulen. Okay, dia bukanlah air tulen. Kenapa dia boleh jadi lebih daripada 100 atau kurang daripada 100? Kerana wujudnya benda asing di dalam air tersebut. Okay, benda asing yang cikgu maksudkan ni bukanlah macam ada nyamuk ke, semut ke, macam tu. Benda asing kat sini, garam pun adalah benda asing. Okay, garam mineral. Contoh ataupun gula. Okay, kita ambil air, kita campurkan dengan gula, lepas tu kita panaskan, kita boleh dapati bahawa takat didih adalah kurang daripada 100, okay, bergantung kepada bahan mineral yang kita masukkan di dalam air tersebut. Okay, jadi kamu kena ingat sifat fizik air, takat didihnya adalah 100 darjah Celsius. Tapi syaratnya mestilah air tulen. Air yang tak tulen akan takat didihnya akan berbeza lah. Okey, seterusnya takat beku adalah 0 darjah Celsius. Okey, yang ni sebenarnya kamu dah belajar sebelum-sebelum ni, tapi yang ini kita lebih bagi tahu bahawa sifat-sifat ini hanyalah apply kepada air tulen. Okey, tidak berwarna, okay, seperti yang cikgu dah sebut tadi, tak ada warna langsung. Okay, dan ketumpatannya adalah 1 gram per sentimeter padu. Okay, 1 gram per sentimeter padu ketumpatan. Ketumpatan ni kamu dah belajar masa di tingkatan 1 dulu, iaitu ketumpatan sama dengan jisim bahagi dengan isi padu. Jadi untuk air tulen ketumpatannya adalah 1. Okay.
Selain daripada tidak berbau, tiada rasa, tiada warna, takat didih 100, takat beku kosong, ketumpatan adalah satu. Air ni ada satu ciri iaitu kita panggil sebagai tegangan permukaan. Seperti kamu boleh tengok rajah di sini, ini adalah serangga. Serangga yang boleh terapung di atas air. Dia menggunakan kaki dia untuk berada di atas air. So macam mana serangga ni yang kita panggil sebagai ayak-ayak ni boleh berada di atas air dan dia tidak jatuh adalah disebabkan oleh tegangan permukaan air ini. Tegangan permukaan air ini. Air juga mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Nanti kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan tegangan permukaan. Tegangan permukaan ialah daya lekitan antara molekul air di permukaan. Maksudnya dekat air ni, dekat permukaan air ni adanya molekul-molekul air yang selalu kita lukis bulat. Okey. Daya lekitan tu maksudnya contohnya tangan cikgu ni satu molekul air, satu lagi molekul air, so dia melekit antara satu sama lain. Kita panggil sebagai daya lekitan. Kenapa lekitan? Sebab dia antara molekul yang sama. Dia melekatlah, dia attach kepada antara molekul-molekul tu, jadi disebabkan oleh adanya tegangan permukaan ni, jadi serangga ini terapung di permukaan air. Ada satu challenge yang kamu boleh buat tentang tegangan permukaan ni adalah kamu ambil klip kertas, kamu letakkan kamu buat dia terapung di atas air. Itu adalah salah satu cabaran yang kamu boleh buat dengan menggunakan konsep tegangan permukaan air. Klip kertas yang biasa tu kita letakkan di dalam air dan pastikan dia terapung di atas air. Itu adalah challenge lah yang kamu boleh buat tentang konsep tegangan permukaan. Maybe kita boleh buat jugalah tu sebagai aktiviti. Aktiviti berkaitan dengan tegangan permukaan air. Seterusnya kita tengok daya lekitan dan daya lekatan. Nampak macam sama kan, tapi berbeza. Kalau lekitan adalah antara molekul yang sama. Contoh tadi antara molekul-molekul air. Manakala daya lekatan adalah daya tarikan antara molekul yang berbeza. Sebagai contoh, kita lihat kepada daun keladi dalam gambar ni. Kalau kamu lihat air di atas daun keladi ni, dia tak melekat pun pada daun keladi ini kerana daya lekitan antara molekul-molekul air itu sangat kuat berbanding daya lekatan antara molekul air dan juga daun keladi. So kita boleh lihat air di atas daun keladi ni bentuk dia bulat-bulat. So dia attach lah, dia melekat, daya tarikan maksudnya dia menarik antara satu sama lain, so dia melekat antara satu sama lain. Jadi ingat, daya lekitan adalah daya tarikan antara molekul yang sama. Jadi kat sini kalau daya lekitan air maksudnya daya tarikan antara molekul-molekul air tersebut. Manakala daya lekatan adalah daya tarikan antara molekul yang berbeza. Kalau dalam gambar ni maksudnya daya tarikan antara air dan juga daun keladi ni lah. Seterusnya kita tengok tindakan kapilari. Tindakan kapilari ni dia menjelaskan bagaimana air daripada akar boleh naik ke atas ke dalam pokok tu sehinggalah mencapai daun yang di atas. Seperti kita tahu kalau kita siram pokok, kita siram dekat akar dia kan, dekat bahagian akar dia. Sebab akar ni lah berfungsi untuk membawa air daripada tanah, dia akan serap air daripada tanah dan membawa air ni naik daripada akar sampai ke batang, sampailah ke hujung daun yang paling atas sekali. Jadi
proses ini kelas kita panggil sebagai tindakan kapilari. Okey, kapilari ini adalah kita boleh lihat rajah 5.2 dalam buku teks kamu. Okey, ini adalah gambaran kapilari di dalam akar pokok. Okey, maksudnya kita ambil akar tu, kita potong dia. So kita boleh lihatlah ini adalah gambaran di dalam akar tersebut. Okey, kalau kita boleh lihat ini adalah air. Yang warna biru ini adalah air. So air ni dia melekat. Kamu tengok ni, daya lekitan antara molekul. So kalau kamu lihat air ni antara satu molekul dengan molekul yang kedua, yang ketiga, yang keempat ni, dia menarik antara satu sama lain. Jadi dia boleh naik secara bersama-sama lah. Seolah-olah macam kalau kita pegang tangan, kamu pegang tangan dengan rakan-rakan kamu, so itu adalah daya lekitan antara molekul yang sama. Sebab kita manusia dengan manusia kan, so molekul-molekul yang samalah. So samalah dengan air ni. Jadi dia ada satu daya tarikan antara molekul-molekul yang sama. Ini kita panggil sebagai daya lekitan. Okay, selain daripada tu, air ini juga mempunyai daya lekatan antara air ni dengan dinding akar kita kat sini. Jadi dekat dinding sel ni dia akan melekatlah kat sini. Dia ada daya lekatan antara molekul air dengan dinding sel dan juga daya lekitan antara molekul-molekul yang sama. Oleh itu air daripada bawah boleh naik ke atas. Okey, selain maksudnya dua-dua daya ini, daya lekitan dan daya lekatan membolehkan air ini naik daripada akar sehinggalah ke hujung daun. Okey, ni apa yang dia bagi tahulah. Daya lekitan antara molekul air. Okey, ini adalah maksud tindakan kapilari ya, iaitu daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dan dinding xilem. Okey, xilem tu yang inilah iaitu bahagian akar, bahagian akar dan batang tumbuhan yang mengangkut air. Okey, xilem ni dia fungsi dia mengangkut air. Jadi dia ada dalam batang, daun dan juga akar. Okey, dan dia ada dinding lah. Jadi kat sini macam mana air tu dibawa daripada akar ke daun adalah disebabkan oleh daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dengan dinding xilem. Maksudnya air ni saling melekatlah antara satu sama lain yang kita panggil sebagai daya lekitan. Selain daripada tu air ini juga ditarik oleh dinding sel ini yang kita panggil sebagai daya lekatan. Jadi air ni dia tak adalah menggelosor jatuh kan, dia boleh naik ke atas disebabkan oleh daya tarikan daripada dinding sel dan juga daya tarikan daripada molekul-molekul air yang sama. So proses ini kita panggil sebagai tindakan kapilari. Jadi kalau soalan tanya apakah nama proses yang membolehkan air dibawa daripada akar ke daun, jawapannya adalah tindakan kapilari. Jadi tindakan kapilari itu apa? Kau mesti mention dua perkara iaitu daya lekitan antara molekul air dan juga yang kedua daya lekatan antara molekul air dan juga dinding xilem. Seterusnya. Fenomena ini dikenali sebagai tindakan kapilari. Jadi fenomena yang membolehkan air ini dibawa dari akar ke daun kita panggil sebagai tindakan kapilari yang terdiri daripada daya lekitan dan juga daya lekatan. Lekitan adalah antara daya tarikan antara molekul yang sama. Lekatan adalah daya tarikan antara molekul yang berbeza. Ini pula diterangkan tentang kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air. Ini kamu dah belajar, masa sekolah rendah pun kamu dah belajar semua benda ni. Cuma dia ingatkan lagi. Kenapa dia ingatkan lagi? Sebab dia nak bagi tahu bahawa air ini keadaan jirimnya boleh berubah-ubah. So kita dah tahu keadaan jirim kita ada 3, pepejal, cecair dan juga gas. Perbezaan antara ketiga-tiga keadaan ni cikgu tak nak sebut sebab kamu dah tahu dah. Kalau pepejal ni susunannya adalah rapat-rapat.
cair susunannya adalah kurang rapat antara satu sama lain, manakala gas adalah berjauhan antara satu sama lain. Banyak lagi lah, ada isi padu, bentuk tetap ke atau tidak tetap, dan macam-macam lagi ciri dia. Okay, tapi fokus kat sini adalah tentang haba diserap atau haba dibebaskan. Okay, jadi keadaan jirim air, maksudnya air ni dia boleh berubah keadaan jirimnya daripada pepejal kepada cecair, okay, ataupun daripada pepejal terus kepada gas, cecair kepada gas, gas kepada cecair, cecair kepada pepejal dan gas kepada pepejal. Semua ni kamu dah belajar dah masa di tingkatan 1 dan sekolah rendah pun sudah belajar. Okay, jadi kamu mesti ingat yang mana haba diserap dan yang mana haba dibebaskan, serta kamu mesti ingat dia punya nama proses-proses ini. Peleburan, pembekuan, pemenjalwapan, penyejatan, pendidihan, kondensasi. Okey, daripada rajah ni kamu boleh kenal pasti perubahan keadaan jirim terhadap proses-proses tersebutlah. Contohnya kalau kondensasi iaitu proses daripada keadaan gas kepada keadaan pepejal. Okay, kalau proses kondensasi ni adalah haba dibebaskan. Maksud haba dibebaskan ni maksudnya proses ini tidak perlukan pemanasan. Sekiranya proses itu perlukan pemanasan, maka kita panggil sebagai haba diserap. Sebagai contoh, pendidihan air. So ini kita ada air, daripada iaitu pendidihan proses daripada perubahan dari keadaan cecair kepada gas. Okay, jadi kalau kamu nak ubahkan keadaan cecair kepada gas, kita mesti panaskan air ini. Jadi bila kamu panaskan, maksudnya haba diserap. Air ni menyerap haba tersebut supaya dia boleh berubah menjadi gas. Okay, sama juga dengan peleburan. Okay, selalunya contoh yang paling mudah adalah peleburan ais. Jadi ais itu dalam keadaan pepejal. Bila kita nak tukar dia menjadi cecair, kita mesti panaskan dia. Panaskan kat sini tak semestinya kita letak dia atas api dan sebagainya. Yang panas tu cukup saja kita letak di luar. Bila kamu nak cairkan ais, kamu letak ais tu di bahagian luar, bukannya di dalam peti sejuk. Okay, so bila kamu letak dekat luar lebih panas daripada di dalam peti sejuk. Jadi itu menunjukkan bahawa ais itu dipanaskan. Jadi ais akan menyerap haba dari persekitaran, maka dia akan melebur menjadi dalam keadaan cecair. Okay, lawan daripada peleburan ni adalah proses pembekuan, di mana kita nak jadikan air kepada ais pula. So kamu nak buat ais tu, kamu ambil air, kamu letak Cikgu tak sampai dalam peti sejuk. So bila kamu letak dalam peti sejuk, haba dibebaskan. Maksudnya kita tak perlukan haba untuk tukar dari keadaan cecair kepada keadaan pepejal. Itu maksudnya haba dibebaskan. Okey, jadi proses ini cikgu tak nak terangkan. Kamu dah belajar. Kalau ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Maybe kamu terkeliru dengan pemenjalwapan ni. Walaupun nama dia sama, kedua-dua proses ini, pemenjalwapan, gas kepada pepejal pun pemenjalwapan, pepejal kepada gas pun adalah pemenjalwapan. Tapi kamu kena lihat adakah dia daripada pepejal kepada gas atau gas kepada pepejal. Kalau gas kepada pepejal, maka dia adalah melibatkan haba dibebaskan. Kalau dia pepejal kepada gas, maka haba diserap. Okey. Seterusnya kita lihat komposisi air. Okey, komposisi air ni dia nak terangkan tentang apakah yang terkandung di dalam air atau apakah unsur-unsur yang membentuk air. Okay, masa di tingkatan 1, kamu dah belajar tentang unsur, sebatian dan juga campuran. 3 perkara ni, unsur, sebatian dan campuran. Unsur maksudnya satu sahaja jenis atom. Okay, satu jenis atom sahaja. Manakala sebatian adalah 2 atau lebih atom yang
bergabung secara kimia, manakala campuran adalah satu atau dua jenis atom atau sebatian yang bercampur secara fizikal. Okay, jadi dalam tajuk ini, komposisi air, kita nak lihat apakah unsur-unsur yang membentuk air. Okay, seperti rajah ini adalah lukisan formula kimia yang kita boleh tunjukkan untuk menunjukkan komposisi air lah. Okay. Air merupakan suatu sebatian. Kamu kena ingat, air merupakan suatu sebatian. Dia bukannya campuran ataupun unsur, bukan. Dia adalah suatu sebatian yang terdiri daripada oksigen dan hidrogen yang bergabung secara kimia. Okey, cikgu ulang. Air merupakan suatu sebatian yang terdiri daripada oksigen dan hidrogen yang bergabung secara kimia. Okey, kita lihat rajah di sini. Okey, kalau kamu lihat di sini ada 2 H. Okey, ada 2 H. Ini menunjukkan 2 atom hidrogen dan ada 1 O. Ini menunjukkan ada 1 atom oksigen. So ini adalah formula kimia untuk menunjukkan komposisi air, iaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Okay, cikgu ulang, 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang bergabung secara kimia. Okey, selain daripada kita tulis huruf, kita juga boleh buat dia dalam bentuk rajah seperti ini. Okey, kamu lihat yang besar ni yang berwarna merah mewakili oksigen sebab dia ada satu je. Jadi ini menunjukkan oksigen. Manakala yang ada 2 yang berwarna kelabu ni mewakili hidrogen. Okey, macam mana kita tahu mana satu oksigen dan mana satu hidrogen? Sebab kita lihat ada satu je yang berbentuk besar, bulat dan berwarna merah, ada satu je. So unsur apa yang ada satu je? Iaitu oksigen. Jadi kita tahulah yang merah ni adalah oksigen. Manakala yang kelabu ni adalah hidrogen kerana dia ada 2 unsur. Okay, ada 2 atom kat sini. Jadi yang ada 2 adalah hidrogen. So kita tahulah yang grey ni adalah hidrogen. Okey, kita boleh tentukan komposisi unsur di dalam molekul air dengan menjalankan elektrolisis. Okey. Komposisi bermaksud ada berapa banyak atom kat sini. Okey, itu adalah komposisi. Unsur adalah jenis atom. Okey, cikgu ulang. Komposisi adalah kuantiti, berapa banyak atom yang ada. Okey, ada berapa banyak atom. Unsur ada berapa jenis atom. Okey, so daripada sini komposisinya adalah 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Itu komposisi. Unsur adalah hidrogen dan oksigen. Maksudnya kalau soalan tanya berapakah ataupun apakah komposisi air, kamu kena jawab 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Kalau soalan tanya ada berapa jenis unsur, ada 2 iaitu hidrogen dan oksigen. Okay, saya ulang. Kalau soalan tanya apakah komposisi air, jawapannya adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Okay, kalau soalan tanya apakah unsur yang terkandung di dalam air, jawapannya adalah hidrogen dan oksigen. Kalau tanya unsur, kamu tak perlu bagi tahu ada berapa banyak. Tapi kalau dia tanya komposisi, kamu kena bagi tahulah hidrogen tu ada berapa, oksigen tu ada berapa. So ingatlah, 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen. Jadi macam mana kita nak tahu ada berapa banyak unsur ni? Kita jalankan
elektrolisis. So ini adalah elektrolisis ni salah satu kaedah yang kita boleh gunakan secara kimia lah. Kita gunakan elektrik, tenaga elektrik untuk jalankan proses ini. Kalau kita sempat, kalau kita dah sekolah nanti, mungkinlah cikgu akan cari masa untuk jalankan elektrolisis ini. Okay. Okay, sekejap ya. Okay, ada soalan ke setakat ni? Boleh faham? Kalau ada soalan, kamu boleh ajukan di bahagian chat lah supaya kita boleh, cikgu boleh tahu soalan-soalan yang kamu nak tanya. Okay, so faham ya? Okay, setakat ni tak ada lagi soalan. Okay, kalau ada soalan terus tulis dekat chat. Okay, so cikgu ulang balik. Kalau soalan tanya tentang komposisi, maka kamu kena bagi tahu berapa. Okay, 2 hidrogen dan 1 oksigen. Kalau unsur sahaja cukup kamu bagi tahu ada hidrogen dan ada oksigen. Okay. Seterusnya, ini adalah proses elektrolisis air. So kalau kamu lihat rajak ini, sekiranya kamu lihat rajak ini, dalam buku teks pun ada, ada eksperimen tentang elektrolisis air. Kita dapati ada penggunaan elektrik. Datang daripada mana? Iaitu bateri. Okay, ini adalah simbol bateri. Okay, ini adalah simbol bateri. Jadi kita perlukan tenaga elektrik, kita datangnya daripada bateri lah. Okey, kat sini kamu mesti kenal bateri ni, simbol bateri. Simbol bateri ni, kelas kita ada 2 terminal. Okey, kamu lihat ada terminal sebelah sini dan ada terminal yang sebelah sini. Okey, terminal yang panjang ini, garisan yang lebih panjang adalah terminal positif. Okey, simbolnya plus. Okey, simbolnya adalah plus. Okay, kalau yang pendek ni adalah terminal negatif. Terminal positif disambung kepada elektrod. Ini kita panggil sebagai elektrod. Elektrod ni adalah karbon. Dia seperti pensel yang kayu tu, yang warna hitam tu, yang kita tulis. Pensel kita kan ada mata pensel yang warna hitam, itu karbon. Okay, samalah juga dengan elektrod karbon ni. Cuma kita tak guna yang dalam pensel lah, kita guna yang di makmal. Okay, jadi elektrod karbon ni dia boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi arus elektrik daripada bateri ni akan dialirkan masuk ke dalam air melalui elektrod 2 ni. Okay, dan proses akan berlaku di mana bila kita hidupkan bateri ni, kita on switch, kita akan dapati ada gelembung-gelembung udara. Okay, so kalau kamu lihat kat sini ada gelembung-gelembung udara, okay, yang terhasil apabila elektrolisis ni berlaku, dan gelembung-gelembung udara ni akan dikumpulkan di dalam 2 tabung uji di sini. Okay, cikgu ulang lagi sekali. Elektrolisis air, kita perlukan bateri, okay, kita perlukan elektrod karbon, 2 lah elektrod karbon. Okay, apabila kita on switch, okay, arus elektrik akan mengalir daripada bateri ni ke dalam kita punya litar di sini. Karbon kat sini dia boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi dalam air ini ada arus elektrik. Bila kita on switch saja, kita akan dapati ada gelembung-gelembung udara terhasil pada elektrod-elektrod karbon ini.
Gelembung-gelembung udara ni akan terkumpul di dalam tabung uji yang bahagian atas. Baik, apa yang kamu kena ingat tentang elektrolisis air ni adalah, take note yang ni sangat penting. Yang pertama, kenal pasti terminal. Kita ada terminal positif dan terminal negatif. Terminal positif, macam mana kamu nak tahu mana satu terminal positif? Lihat pada simbol bateri, yang panjang adalah positif, simbolnya tambah. Yang pendek adalah negatif, simbolnya tolak. Dalam buku teks ada yang ni. Okey, terminal positif disambungkan kepada elektrod yang kita panggil sebagai anod. Terminal negatif disambungkan kepada elektrod yang kita kenali sebagai katod. Okey, ini ejaan dalam bahasa Inggeris. Kalau dalam bahasa Melayu, KATOD, kamu boleh lihat dalam buku teks lah. Okey, anod, elektrod anod akan mengumpulkan gas oksigen. Elektrod katod akan mengumpulkan gas hidrogen. Gas hidrogen yang dikumpulkan adalah 2 kali lebih banyak daripada gas oksigen yang dikumpulkan. Ni, cikgu ulang lagi sekali. Lihat kepada bateri, terminal positif. Macam mana nak kenal? Kita lihat kepada simbol bateri, yang panjang adalah terminal positif. Terminal positif disambungkan kepada elektrod anod yang akan mengumpulkan gas oksigen. Terminal negatif yang pendek ni disambungkan kepada elektrod katod. Elektrod katod ni akan mengumpulkan gas hidrogen. Kita bandingkan isi padu gas yang dikumpulkan. Hidrogen akan dikumpulkan 2 kali lebih banyak daripada gas oksigen. Kenapa? Sebab kita dah tengok dalam slide yang sebelum ini, kita tahu komposisi air adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi gas hidrogen yang terkumpul adalah 2 kali lebih banyak daripada gas oksigen. Okey, semasa elektrolisis dijalankan, gas oksigen dihasilkan di anod. Okey, O2 ni adalah simbol formula kimia untuk oksigen lah. Sementara gas hidrogen dihasilkan di katod. Okey, satu molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sebab itulah kita lihat hidrogen yang terkumpul, mana hidrogennya? Ni yang putih-putih ni lah, yang tak ada. Ini kan yang kosong ni, sebab dia gas kan kita tak nampak. Okey, hidrogen yang dikumpul adalah 2 kali lebih banyak daripada oksigen yang dikumpulkan. Sebab satu molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Okey, dan simbol kimia bagi air ialah H2O, H2O. So kalau selalunya kita pernah lihatlah simbol ini di mana-mana. Okey, ini menunjukkan air, H2O. H2O tu kan nak minum H2O, itu adalah air lah. H mewakili hidrogen. So kamu lihat H ni ada 2. 2 atom hidrogen dan O ni ada 1 je sebab dia ada 1 atom sahaja. So H2O ni macam mana kita tulis H2O berdasarkan statement inilah. Satu molekul air terdiri daripada 2 atom hidrogen. Jadi H ada 2 dan 1 atom oksigen ada O ni ada 1 je lah, dia tak tulis nombor. H2O1. Jadi H2O mewakili komposisi air lah. Ini simbol kimia dan ini adalah komposisi air. Okey, cikgu ulang lagi sekali ya. Ini adalah proses elektrolisis yang kita jalankan untuk menentukan komposisi
air. Macam mana elektrolisis ni jalankan? Kita gunakan tenaga elektrik yang disambungkan kepada dua elektrod karbon yang dikenali sebagai anod dan katod. Anod akan disambungkan kepada terminal positif bateri, manakala katod akan disambungkan kepada terminal negatif bateri. Gas oksigen akan dikumpulkan di elektrod anod, manakala gas hidrogen akan dikumpulkan di elektrod katod. Daripada elektrolisis ini kita dapati satu molekul air terdiri daripada dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Kita boleh lihat hasil elektrolisis ini mengumpulkan gas hidrogen 2 kali lebih banyak daripada gas oksigen. Dan simbol kimia bagi air adalah H2O. Kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didik air. Yang ini yang cikgu cakap tadi, kalau air kita tu tak tulen, ada garam dan sebagainya, maka takat lebur dan takat didik air boleh berubah. Garam biasa menurunkan takat lebur ais. Maksudnya selalunya ais tu melebur pada takat 0 darjah Celsius. Tapi bila kita tambahkan garam, maka takat lebur ais itu akan menurun. Dan menaikkan takat didik air. Jadi kalau kita letak garam di dalam air kita, maka takat didik air itu akan meningkat. Samalah kalau macam mak kita masak dekat dapur tu kan, dalam periuk tu ada macam-macam. Jadi suhu makanan dalam periuk tu adalah melebihi 100 lah, sebab takat didih dia meningkat bila adanya benda-benda asing. Ciri fizikal air yang lain seperti rasa, bau dan warna juga boleh berubah dengan kehadiran benda asing. Contohnya air laut berasa masin, sepatutnya air tak ada rasa kan? Tapi kerana ada garam terlarut di dalam air, maka air laut itu rasa masin lah. Samalah juga dengan air sirap. Air sirap jadi contohnya. Air sirap, kenapa air tu ada warna? Kamu letak pewarna sirap. Dah ada warna. Lepas tu kamu letak gula. Jadi sekarang air kamu dah ada rasa. Sedangkan air kulit dia tidak mempunyai rasa dan tidak berwarna lah. Penyejatan air. Penyejatan air ialah proses yang berlaku di permukaan air yang menukarkan air menjadi uap air. Jadi ingat, penyejatan air proses yang berlaku di permukaan air sahaja, bukan keseluruhan air. Hanya di permukaan air. Tapi kalau pendidihan, proses itu berlaku melibatkan keseluruhan bahagian air. Maksudnya kalau kita didihkan air, the whole air itu akan menjadi panas. Tapi kalau penyejatan air, hanya air di permukaan sahaja yang tersejat. Iaitu bertukar daripada keadaan air menjadi uap air. Proses ini boleh berlaku pada sebarang suhu, tetapi syaratnya suhu itu mestilah di bawah takat didik air. So takat didik air 100, jadi bawah daripada tu kita panggil sebagai penyejatan air. Ini contohlah air tersejat. Proses penyejatan air. Baik, kita lihat ini ada air. So ini yang bulat-bulat ni adalah molekul-molekul air. Jadi molekul air tu yang berada di permukaan sahaja yang akan berlakunya penyejatan. Kalau tidak, bahagian lain tidak berlakunya penyejatan air. Dia mestilah di bahagian permukaan sahaja. Molekul-molekul air di permukaan, ingat di permukaan sahaja, bukannya keseluruhan, permukaan sahaja mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Tenaga kinetik ni apa? Tenaga yang terhasil apabila kamu bergerak. Bila apa-apa objek sahaja bergerak, maka objek tersebut dikatakan mempunyai tenaga kinetik. Jadi samalah juga dengan molekul-molekul air ini. Ketika duduk dalam air ni, molekul-molekul air ni dia bergerak. Kita tahu kan ciri-ciri
ataupun pergerakan molekul-molekul dalam keadaan cecair. Molekul-molekul air ni bergerak. So dalam ni dia akan bergerak. Tetapi molekul air di permukaan tenaga kinetiknya lebih tinggi. Maksudnya dia bergerak dengan lebih laju berbanding dengan molekul-molekul yang ada di atas ni. Okay. Jadi molekul-molekul air di permukaan sahaja mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi, bergerak dengan pantas. Sebab dia bergerak laju jadi tenaga kinetik dia lebih tinggi lah. Dan ini menyebabkan dia boleh terlepas ke udara. Okay, jadi prosesnya macam ni lah. Okay, molekul-molekul air ni dia bergerak dalam ni kan. Tapi yang dekat permukaan air ni dia bergerak laju sangat. Tenaga kinetik dia tinggi, dia bergerak dengan sangat laju sehinggalah dia boleh terlepas ke udara. Jadi bila molekul-molekul ini terlepas ke udara, maka itu dikatakan molekul-molekul itu telah tersejat di udara lah. Maksudnya molekul air tadi bukan lagi cecair tapi sudah berubah menjadi wap air ataupun kita kenali sebagai dalam keadaan gas. Okay, ingat proses penyejatan air hanya berlaku di bahagian permukaan sahaja. Yang dekat bawah ni tidak akan tersejat, hanya permukaan sahaja. Jadi bila yang layer satu ni, barisan pertama ni dah tersejat, barisan kedua pula akan tersejat, barisan ketiga pula akan tersejat. Jadi kalau molekul tu duduk di bawah sekali, maka dialah yang akan paling lambat tersejat. Okey, ini faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan. Contoh kenapa dia letak gambar baju ni kelas? Sebab kita jemur baju dekat luar itu adalah contoh penyejatan yang kita selalu buat di rumah lah, proses penyejatan yang berlaku. Kenapa baju tu menjadi kering? Sebab air, molekul-molekul air daripada baju ni tersejat ke udara, terbebas ke udara. Jadi tak ada lagi lah air dalam baju kita, dia menjadi wap air. Okay. Pertama, kelembapan udara. Okay, maksudnya udara lembap ataupun udara yang kering. Selalunya udara yang lembap ni pada waktu pagi ataupun dalam keadaan selepas hujan. Udara kita lembap, kita rasa sejuk je udara tu. Itu udara kelembapan udara yang tinggi. Maksud kelembapan udara yang tinggi, maksudnya dalam udara ada banyak wap air. Tapi kalau kelembapan udara tu rendah, maksudnya udara tu kering, wap air dalam udara adalah sedikit. Okay, yang kedua, suhu persekitaran. Suhu yang tinggi selalunya dekat persekitaran yang panas, manakala suhu yang rendah di persekitaran yang sejuk. Waktu pagi selalunya suhu rendahlah sedikit sebab kita rasa suhu yang rendah sebab kita rasa sejuk. Tapi bila dah sampai tengah hari, matahari semua dah naik, dah tinggi dah, suhu persekitaran menjadi tinggi. Kita pun mula rasa panas. Okay, yang ketiga, luas permukaan air yang terdedah. Okay, maksudnya berapa besar bekas kita tu yang terdedah. Okay, sebagai contoh kita ambil baju ni. Kenapa baju ni disidai dengan besar macam ni? Sebab kita nak pastikan luas permukaan air yang terdedah ni adalah besar. Tak ada orang jemur baju dia renyuk macam tu kan, segumpal macam tu jemur baju, lambat kering sebab permukaan dia kecil. So kita buka dia besar-besar supaya luas permukaan air tu lebih besar lah. Okay. Dan yang ketiga, ni sama Okay, yang pertama kita lihat kelembapan udara. Okay, udara kering mengandungi wap air yang sedikit, contohnya di kawasan gurun. Okay, manakala udara kering dapat menampung lebih banyak molekul air yang terlepas dari permukaan air. Jadi bila udara kering tu ada sedikit sahaja wap air dalam udara, jadi lebih banyak molekul air terlepas dari permukaan air. Maksudnya dah kosong dekat atas ni kan, jadi banyaklah air boleh masuk dalam tempat yang kosong ni. Okay, jadi kadar penyejatan air meningkat. Maksudnya kita boleh kata semakin tinggi kelembapan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Okay. Kadar penyejatan air ni maksudnya cepat ataupun lambat
air itu tersejat. Maksudnya kalau kita jemur baju, cepat ke lambat dia kering? Macam tu. Itu kadar penyejatan air. Jadi kalau kita nak suruh baju kita tu cepat kering, maka kita jemurlah di kawasan yang mempunyai udara yang, kelembapan udara yang rendah. Okey, iaitu udara yang kering. Kelembapan udara yang tinggi maksudnya udara tu lembap. Tapi kalau kelembapan udara yang rendah maksudnya udara tu kering. Jadi kita nak kelembapan udara tu rendah lah supaya udara tu kering. Okey, tukar balik. Cikgu rasa cikgu salah sebut tadi. Okey, tukar balik Semakin rendah kelembapan udara maksudnya udara tu kering. Semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Cikgu ulang, semakin rendah kelembapan udara. Apa maksud kelembapan udara yang rendah? Maksudnya udara kering. Maka kadar penyejatan akan meningkat. Jadi semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Yang kedua kita lihat kepada suhu persekitaran. Apabila suhu persekitaran meningkat, maksudnya keadaan sekeliling menjadi panas, molekul-molekul air di permukaan memperoleh lebih banyak tenaga. Jadi dia akan bergerak dengan lebih pantas dan mudah terlepas ke udara. Cikgu ulang. Bila suhu persekitaran tu tinggi, contohnya panas. Dekat luar tu panas kan berbanding dalam rumah. Bila panas, molekul-molekul air tadi akan mendapat lebih banyak tenaga. So bila tenaga dia dapat tu lebih banyak, jadi dia jadi lebih aktif lah. So dia boleh bergerak dengan lebih pantas. Bila dia bergerak dengan lebih laju, maka dia boleh terlepas ke udara. So dia tersejat lah. Jadi kadar penyejatan air semakin meningkat. Jadi apa yang kita boleh bagi tahu? Semakin tinggi suhu persekitaran. Ni kamu boleh tulis terus dalam modul kan. Semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar penyejatan air. Cikgu ulang, semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar penyejatan air. Maksudnya kalau suhu tu tinggi, jadi baju kita akan lebih cepat kering berbanding kalau kita jemur di kawasan yang suhunya rendah, sejuk aja. Dalam bilik contohnya. Kalau dalam bilik kita suhu lebih rendah berbanding dengan suhu di luar rumah. Jadi baju yang dijemur di luar suhunya lebih tinggi, cepat kering berbanding dengan baju yang kita jemur di dalam rumah sebab suhunya lebih rendah. So kita dah tahu dah dua tadi. Satu tadi kelembapan udara. Kelembapan udara maksudnya dia nak bagi tahu tentang ada berapa banyak wap air dalam udara. Semakin sedikit wap air dalam udara, maka semakin tinggi kadar penyejatan. Maksudnya kelembapan udara tu mestilah rendah yang menunjukkan udara kering. Yang tadi kelembapan udara semakin rendah kelembapan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Untuk yang kedua, suhu persekitaran, semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar penyejatan air. Sebab suhu tinggi ni maksudnya panas. So bila panas, baju kita akan lebih cepat kering. Yang seterusnya adalah luas permukaan air yang terdedah. Permukaan air yang terdedah yang lebih luas, besar macam ni. Membolehkan lebih banyak molekul air terlepas ke udara dan meningkatkan kadar penyejatan air. Maksudnya lebih luas, lebih besar luas permukaan yang terdedah, semakin tinggi kadar penyejatan air. Semakin besar luas permukaan air yang terdedah, semakin tinggi kadar penyejatan air. Jadi sebab itulah kita jemur baju, kita buka besar-besar macam ni, kita tak gumpalkan dia jadi bentuk yang kecil. Sebab bila kita gumpal dalam bentuk yang kecil, maka luas permukaan yang terdedah adalah kecil, jadi kadar penyejatan akan menurun. Kalau kamu susah nak faham tentang
faktor-faktor ni kelas, kamu fikir bila kamu jemur baju. Okay, pertama kalau kita nak jemur baju, kita akan jemur dia di luar rumah. Okay, kita jemur dia di luar rumah. Sebab kenapa jemur di luar rumah? Sebab di luar rumah suhu persekitaran lebih tinggi daripada di dalam rumah. Jadi dekat luar penyejatan akan menjadi lebih tinggi sebab suhu persekitaran tinggi. Jadi semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar penyejatan air. Jadi baju kita cepat kering. Yang kedua ni adalah luas permukaan air yang terdedah. Kita sidai baju kita, kita buka dia besar-besar. Sebab bila semakin besar luas permukaan air yang terdedah, semakin tinggi kadar penyejatan, bermaksud baju kita akan cepat kering. Okay, yang pertama tadi kita tengok kelembapan udara. Okay, yang kelembapan udara ni sedikit mengelirukan, cikgu tahu. Kelembapan udara ni mewakili ada berapa banyak wap air dalam udara. Kalau semakin banyak wap air dalam udara, maksudnya udara kita lembap. Jadi kalau dah banyak wap air dalam udara, macam mana wap air daripada baju kita tu nak masuk? Jadi kita mesti kurangkan kelembapan udara, barulah kadar penyejatan akan semakin tinggi. Okey? Dan yang terakhir adalah pergerakan udara. So kita ada 4 faktor. Yang terakhir adalah pergerakan udara yang kita boleh kata juga sebagai angin lah. Okey, pergerakan udara akan membawa wap air di dalam udara ke tempat lain. Jadi bila ada angin, angin tu akan tiup wap air ke kawasan lain. Jadi kosonglah kan tempat tu. Jadi bila pergerakan udara, sepertinya tiupan angin yang kuat menyebabkan udara di atas permukaan air menjadi kering dan menggalakkan penyejatan air. Jadi bila pergerakan udara tu laju, maka kadar penyejatan air akan meningkat. Sebab itulah bila dalam rumah, kalau kamu nak jemur juga dalam rumah, kita pasang kipas. Jadi bila kita pasang kipas, udara dalam rumah kita tu bergerak. So bila dia bergerak, kadar penyejatan semakin tinggi. Okey, so ni adalah aplikasi penyejatan air dalam kehidupan. Okey, yang pertama kita, pakaian yang disediai di ampayan mempunyai luas permukaan yang terdedah yang besar, jadi pakaian akan kering dengan cepat. So kita jemur baju kita di luar, di bawah cahaya matahari, suhunya tinggi. Kita buka luas-luas supaya, kita buka besar-besar supaya luas permukaan terdedahnya yang tinggi. Dan selalunya dekat luar ni ada faktor yang ketiga iaitu pergerakan udara, ada angin yang bertiup semua tu. Jadi 3 faktor ni akan menyebabkan baju kita cepat kering sebab kadar penyejatan yang tinggi. Okey, seterusnya kita lihat garam laut. Okey, ni adalah proses penghasilan garam laut. Garam-garam yang kita makan tu kita ambil daripada air laut melalui penyejatan air. Dekat ada satu kawasan kita boleh ambil garam ini daripada pesisir pantainya. Okay, kenapa? Sebab air ni tersejat dan air laut tu tersejat dan menjadi garam. Jadi kita boleh kutiplah garam. Dekat Malaysia ada? Tak ada, dekat Malaysia tak ada. Okay, mungkin disebabkan oleh air laut kita tidak cukup kandungan garamnya dan juga mungkin suhu kita tak cukup untuk sejatkan air supaya dia jadi garam-garam yang banyak ni lah. Okay. Yang ketiga, makanan laut yang dikeringkan. Okey, ni contohnya kita jemur ikan kering. Okey, kita jemur udang kering, kita jemur keropok ke apa ke. Itu adalah makanan-makanan laut lah. Kenapa kita keringkan? Okey, kena untuk bagi kita makanan-makanan ini tahan lebih lama. Okey. Dan yang terakhir adalah penggunaan pengering rambut. So pengering rambut ni dia akan keluarkan satu udara panas. Jadi bila udara tu panas, maksudnya kelembapan dia adalah kurang. Jadi dan dia juga dapat meningkatkan suhu. Jadi kadar penyejatan akan lebih cepat, maka rambut kita akan lebih cepat kering. Okey. Baik, itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Baik, kita akan recap sedikit. Pertama tadi kita belajar tentang ciri-ciri fizikal air. Okay, kita tahu air ni dia tidak berwarna, tiada rasa, tiada bau. Okay, tiada rasa, tiada warna, tiada bau. Okay, air tulen ni tiada rasa, tiada warna, tiada bau. Okay, kemudian kadar, takat didih dia 100.
Tangkap beku dia 0 darjah Celsius, ketumpatannya adalah 1 gram per sentimeter padu. Okey, lepas tu kita belajar tentang komposisi air. Komposisi airnya adalah 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Macam mana kita boleh tentukan komposisi air ni adalah melalui elektrolisis air. So ingat elektrolisis air, apa yang kamu kena tahu? Yang pertama, kamu kena lihat bateri dia. Bateri positif, terminal positif dan terminal negatif. Terminal positif disambungkan kepada anod yang mengumpulkan gas oksigen. Terminal negatif disambungkan kepada katod yang mengumpulkan gas hidrogen. Okay, daripada proses elektrolisis itu kita boleh dapati bahawa 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Macam mana kita tahu ada 2 atom? Kalau kita lihat kepada tabung uji kita boleh lihat yang apa ni? Hidrogen yang dikumpulkan adalah lebih banyak, iaitu 2 kali ganda daripada atom gas oksigen. Okay, kemudian kita belajar tentang penyejatan air. Penyejatan air berlaku hanya di permukaan sahaja dan berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih air. Okay, dan ada 4 faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air, iaitu kelembapan udara, maksudnya berapa banyak wap air dalam udara. Semakin tinggi kelembapan udara, maksudnya semakin banyak wap air, jadi penyejatan air akan berkurang. Yang kedua adalah suhu persekitaran. Semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar penyejatan air. Yang ketiga, luas permukaan yang terdedah. Semakin besar luas permukaan yang terdedah, semakin tinggi kadar penyejatan air. Dan yang kelima adalah apa tadi? Pergerakan udara. Semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Okey, itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Baik, ada sebarang soalan? Tiada. Tiada je. Boleh faham Boleh. Kamu selalu tak ada soalan je kan? Okey, baik. Kalau tak ada soalan, ada 20 minit lagi. Okey, so mari kita main game. Okey, sekejap ya. Okey, cikgu nak cuba game baru hari ni Okey, kita gunakan blue card. Okey, so itu adalah dia punya link. Okey, sekejap. Jazla ni selalu masuk lambat. Okey. Okey, jadi kamu dah dekat bluecard.com dan play tu. Okey, ada masuk dah. Okey, masukkan dia punya nombor ni. Okey, boleh masuk ke? Okey, cikgu bagi masa sekejap untuk masukkan. Okey. Okey, yang sekarang dah masuk Hazim dan Siti Sarah. Okey, 2 players. Ada lagi yang lain? Cepat, kita ada 43 orang. Tak termasuk saya, 40 lah. Okey, 40 orang. Game ni kita boleh main 60 orang. Cepat. Okey, Alia dah masuk, Daniel dah masuk. Okay, game ni cikgu baru first time guna, so nanti kamu boleh tengok lah, kita boleh bandingkan. Sebelum kita main quizzes, kita main word wall. Okay, sekejap so hari ni kita main blue card pula. So tengok macam mana yang mana lagi best. Okay, so nanti kamu boleh rate lah. Oh, cikgu kita suka main blue card ke, kita suka main quizzes ke. Okay, lepas tu kita tengok lah
mana game yang kamu suka, nanti cikgu boleh buat lagi. Okay, so game Blue Card ni dia bukan ada satu sahaja game, dia ada banyak macam-macam lah. So yang cikgu pilih ni adalah fish. Nanti kamu tengok dia main macam mana. Okay, kalau tu nanti next time kita boleh tukar lagi game yang lain. Okay, so 9.15 kita akan mula game. Okay, sebab cikgu dah setkan game ni sebanyak 15 minit. Okay. Okay, ada cikgu bagi 2 minit lagi. Lepas tu kita akan mula. Okay, kita dah ada 18 orang, so kamu boleh tengok. Okay, ada 17. Mungkin internet kamu lah kot problem. Okay. Okay, dah ada 20 players. Okay, dalam ni ada 15 soalan berkaitan dengan yang kita sudah belajar hari ni. Okay, so kamu boleh bersedialah dengan otak ke, dengan apa-apalah untuk jawab soalan nanti. Okay. Okay, dah ada 20 orang. So nanti siapa yang lambat, kamu boleh je masuk lagi sebab cikgu dah buat setkan untuk late comers lah. Okay, so mari kita start. Okay, semua ready Okay, kita start the game now. Okay, cepat. Okay, so kat sini kita boleh lihat bila kamu berjaya dapat jawapan, so kita boleh lihat berapa banyak wang yang terkumpul. So game ni dia bukan bagi markah tapi dia bagi berapa banyak wang. Okay, so kita tengok kat sini Natasha upgrade cereal. Okay, upgraded. Okay, so kita boleh tengok kat sini yang pertama adalah Hifzan, dia ada $7. Yang lain semuanya menurun duit dia. Okay. 15 minit game ni. Okay, Anis nombor 1. Ada $7. Oh, Nasuha 9. Comel lah ikon-ikon dia. Okay, Nasuha masih lagi yang tempat pertama. Oh, dah tukar. Faizlan dah jadi RM28. Cikgu rasa ni dia main kafe ni kan. Kamu dah mungkin dah banyak-banyak orang makan kat tempat kamu. Okay, yang baru masuk pun boleh main boleh tekan link yang cikgu bagi tu. So boleh main lah. Okay, nanti tak apa yang tak dapat main live sekarang, kita boleh main secara kamu boleh main sendiri. Nanti cikgu jadikan dia sebagai homework. Okay, Siti Sarah dah 38. Okay, Kasih. Bagus Kasih. Cikgu susah nak bezakan sebab Kasih Kristina ada 2 orang kan dalam 2 C. So cikgu harap 2 orang ni gunakan nama-nama yang berbeza lah supaya cikgu boleh kenal pasti which one Kasih yang ni. Okay, paling tinggi sekarang 38. Kasih dan juga Siti Sarah. Okay, masih ada lagi 12 minit. Okay, Jazlan dah 41. Jazlan ni masuk-masuk je terus main game. Dia tak nak dengar cikgu mengajar. Dia nak main game je. Tak apalah, yang penting kamu masuk. Okay, kelas dan ikuti kelas. Jazlan dah turun dah. Kenapa Jazlan rugi ke? Okay, yang lain macam mana? Kasih masih lagi nombor 1 dan sama markah dengan dia, sama dia duitnya adalah Siti Sarah. Okay, 38. Okay, ada 12 minit lagi. Teruskan. Okay, Jazlan dah naik balik 74. Tak reti jual. Alah, pujuk-pujuk orang suruh beli. Alia, cepat Alia. Jual lagi Alia, jual lagi. Okey, Kasih dah naik 74. Oh, sama dengan Jazlan. Oh, Jazlan dah turun. Kenapa Jazlan 14 dah turun tu? Kamu rugi ke? Okey. Kat sini kamu boleh lihat jualan yang dibuat tu. Kalau rugi ke, untung ke, semua tu mempengaruhi markah kamu lah. So, selain daripada kamu main game jawab soalan, kat sini juga kamu boleh game-game yang
Macam ni lah, saya tak mau jual-jual semua tu. Okay. So sekarang Siti Sarah 107. Okay, duit dia dah ada 107. 110 dah Siti Sarah sekarang. Okay. Okay, cepat lagi yang lain. Alia, cepat jual Alia. 42 ni je. Macam mana nak makan ni? Faizlan, okay. 50. Okay, Alia dah berjaya jual nampaknya. $81 dah kita ada. Okay, kasih dah 110 sama dengan Siti Sarah. Okay, ada 10 minit saja lagi. Okay, sebenarnya game ni cikgu boleh setkan masa dia lah. Cikgu nak 5 minit je ke 7 minit ke. Tapi cikgu bagi tak apalah 15 minit kan, baru first time main game ni. So nanti kita boleh cuba lagi main game yang lain-lain dan kita boleh lihat lah. Okay. Dan game ni dia ada music, so seronok sikit lah. Okay, so yang paling tinggi sekarang Alia. Nampaknya Alia dah berjaya jual. Tadi tak reti jual ni Alia, sekarang dah tahu jual dah. Okay, jual lagi banyak-banyak. Okay. Sebab kat sini cikgu boleh nampak 7. Okay, kita boleh nampak yang dekat bawah ni. Okay, ada 27. Yang kosong-kosong ni kenapa? Maybe mesti internet ni. Putra RM2 je Putra. Syairah 2. Cepat-cepat jual. Jual. Afi Imran. Sekarang nak main game. Hari ni cikgu bagi main game. Dah dapat 9 je ni. Okay, Ikram yang baru masuk kalau nak main boleh pergi dekat chat tu ada. Siapa lagi Ustaz? Okey, Faizlan dah tinggi dah, balik dah 840. Alia, cepat Alia, kejar. Tak laku ke Alia? Okey, Siti Sarah temuan, Jazlan dah 900. Okey, kita boleh lihat hasil jualan-jualan mereka. Wah, Faizlan dah dapat 1,200. Okey. Banyak ni, jual yogurt lah, cereal lah, breakfast combo. Lapar lah pula kan. Orange juice. Okey. Teruskan jual. Okey, ada 8 minit lagi. Faizlan 1,800, Jazlan 1,300. Alia, cepat Alia, jual lagi Alia. Sarah, jual lagi Sarah. Teruskan. Faizlan dah sampai 2K, dah sampai 2,000 dah. Okey. Yang lain lagi macam mana? Okey, Putra Haikal dah naik dah 100. Tadi masih lagi 8 kan? 8 ringgit je kita tengok. Sekarang dah jadi 100 dah. Okey, Hazim RM54 je. Hisham 53. Ainur 27. Okey, cepat Ainur. Danu, come on Danu. Baru 18. Okey, Afiq Imran 12 je. Come on Afiq. Lagi. Jual lagi. Cikgu tak tahu apa kamu buat. Kamu buat dan jual kan? Okey. Pak Islam masih nombor 1 dengan jualan sebanyak 2.4. Jadi 2.4K, 2,400. Okay, Jazlan 1.7. Okay, Aiman. Okay, tiba-tiba je Aiman ni kan 900. Okay, yang lain macam mana? Alia, okay bagus Alia dah bertambah dah. Okay, jual lagi Alia, jual lagi. Sarah, Siti Sarah, come on 500. Boleh lagi tu. Okay, Alia semakin meningkat. Cepat Alia, at least kalahkan si Aiman tu. Tak ada perempuan tu Alia, come on. Semua laki je tu. Okay, Aiman dah dapat nombor 2 dah.
Okay, Faizlan dah sampai 3,000. Okay, ada 6 minit lagi. Okay, Aiman dah nombor 1 dah. Cepat Faizlan, kejar. Jazlan nombor 3. Okay, Anis, kenapa Anis? Ada masalah ke? Boleh bagi tahu dekat chat Anis? Anis angkat tangan tadi kan? Okay, masih tinggal 5 minit lagi. Okay, selepas 5 minit memang game ni akan stop lah. Dia dah, cikgu dah limitkan selama 15 minit. Okay, Aiman Arif masih lagi nombor 1. Okay, Faizlan dah naik nombor 1 sekarang, 4.1k. Jazlan semakin meningkat, Kasih 1.4k. Okay, Aiman dah turun. Kenapa Aiman? Rugi ke ni? Okay, Aiman dah naik balik 5k, 5,000 dah. Okay, Jazlan nampaknya bersaing hebat ni, 1, 2, 3 ni, Jazlan, Aiman dan Faizlan. Girls, come on girls, tak laku ke kamu jual ni? Okay, ada 4 minit setengah. Okay, siapa lagi yang duduk kat bawah ni? Nadia, Putra dengan Aiman ni internet, masalah internet ke? Dah tinggal 26, maybe kamu terkeluar kot kan? Okay, Aiman masih lagi nombor 1, Aiman Arif 8.5k. Okay, 8,500. Okay, 3 minit lagi bersisa. Okay, Alia nombor 7. Alia, cepat Alia. Dia dah turun balik dah Alia. Okay, Kasih naik balik. Tadi Kasih dah turun. Okay, naik balik sekarang. Kasih, come on Kasih. Okay, Kasih dah nombor 3 dah. Kenapa? Mana pergi Aiman? Jangan cakap Aiman terkeluar. Adakah kamu seronok sebab Aiman terkeluar? Okay, Jazlan nombor 1. Nampaknya Aiman mana ni? Kenapa Aiman dah terkeluar? Aiman Arif, kenapa terkeluar Aiman Arif? Adakah disebabkan oleh internet dia ke? Aduh, kesiannya. Okay, Jazlan nombor 1. 6.5. Okay, Kasih nombor 3. Come on Kasih, you can do it. Cepat, kalahkan Faizlan tu. Okay, so kita boleh lihat markah dia orang ni naik turun, naik turun, naik turun. Okay, bergantung kepada apa yang kita buat. Kamu buat di dalam game tersebut lah. Okay, game ni ada macam-macam. Nanti cikgu cuba lagi game yang lain. Okay, Aiman, Air dah ada dah. Tadi pergi mana Aiman? Lalas sekejap. Okay, good job people, good job. Okay, ada lagi 2 minit. Okay, 2 minit lagi. Okay, Hazim nombor 1, 13k. Okay. Apa pula cikgu tengok ni kan, ada waffle, orange, ada toast, ada breakfast combo. Okay, Aiman cepat Aiman, kalahkan Hazim. Tadi kamu nombor 1 Aiman. Faizlan, boleh naik lagi Faizlan. Okay, Aiman dah naik balik nombor 1.
Okey, 1 minit lagi sebelum game kita habis. Okey, Aiman, Arif masih lagi. Okey, kita ada 34 saat. 30 saat sahaja lagi. Tengok nanti siapa yang akan menang. Setakat ni masih Aiman lah. Aiman dah 15. Jangan sampai rugi Aiman. Okey, Nasuha dah 12. Wow, good job. Good job girl, good job. Elis adalah wakil perempuan dekat top 3 kan. Okey, kita ada 10 second left. 10 saat sahaja lagi. 5 saat, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tengok final standing. Kita pakai 3, Faizah, Nasuha nombor 2, Aiman, Arif nombor 1. Yeay, good job. Okey, itu sahaja untuk kelas hari ni. Jadi untuk homework kamu hari ni tak ada soalan, cuma kamu kena siapkan modul yang cikgu bagi. Okey, nanti game ini cikgu akan post di group kita dan kamu boleh play lagi lah kalau nak main lagi. Okey, jadi dekat group nanti boleh jugalah tinggalkan komen-komen adakah game kita menarik pada hari ni. Kalau yang ni paling menarik, kita boleh gunakan lagi untuk akan datang. Okey, itu sahaja untuk hari ni kelas. Sebarang soalan kamu boleh tanya dekat group nantilah. Okey, so kamu punya homework hari ni satu sahaja, iaitu siapkan modul. Jangan lupa isi kehadiran. Okey, itu sahaja untuk hari ni kelas. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, Guru. Okey, sama. Bye-bye. Cepat-cepat nak pergi kelas lain pula tu. Ya, bye-bye. Bye, Guru. Okey, sama Faizah. Bye-bye. Baik, Cikgu. Bye-bye. Ya.